ini bertepatan malam Jumaat, malam yang penuh barakah. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah, mendapat rahmat yang banyak daripada Allah. Kehidupan kita mudah-mudahan diberkati Allah, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sambungan Tafsir Nurul Ihsan, muka surat 88, baris yang ke-9 daripada bawah, surah Al-Baqarah ayat 258. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tiadakah engkau lihat ya Muhammad kepada kisah mereka yang lawan berhujjah akan Nabi Ibrahim alaihi salam pada Tuhannya, kerana bahawa sebab datang akan dia oleh Allah Ta'ala angkat jadi raja, iaitu Namrud ibni Kan'an, anak zina, mendakwa rububiyah ketuhanan. Baik, pada surah Al-Baqarah ayat 258 menceritakan tentang Raja Namrud, kisah Raja Numruz ataupun Raja Namrud. Maka nama Raja Namrud adalah Namrud ibni Kan'an. Dan jalur keturunan sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dia sampai kepada Nabi Namrud, keturunan sampai kepada susur jalurlah keturunan sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Dia minta pula rakyat dia menyembah dia. Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk apa? Menyelamatkan akidah Namrud, untuk mengajak Namrud dan rakyat-rakyatnya beriman kepada Allah dengan menggunakan hujah-hujah untuk mengalahkan hujah Namrud yang mendakwa dirinya boleh mematikan dan menghidupkan. Tetapi dengan bersebab menghidupkan dengan memberi makan, mematikan dengan membunuh, maka itulah kekuasaan Namrud. Tetapi bersebab mematikan dengan membunuh, menghidupkan dengan memberi makan, bukannya menghidupkan daripada tiada kepada ada dan mematikan daripada tiada kepada ada dan menghidupkan semula setelah dia mati kepada hidup. Jadi Namrud tidak ada kekuasaan sebegitu, kerana kekuasaan begitu hanya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala datangkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berhujah dengan Raja Namrud. Jadi sambung. Satu daripada 4 raja-raja, satu daripada 4 raja-raja yang milik bumi. Jadi dalam sejarah dunia, sejarah dunia, 4 raja yang pernah menguasai dunia. Tu yang dikatakan 4 raja-raja yang milik bumi. Makna dia, sejarah dunia ini ada 4 orang yang pernah menguasai dunia. Jadi 4 raja-raja yang milik bumi sekalian, 2 kafir, 2 mukmin. Mana kata dalam sejarah 4 raja, 2 daripada mukmin, 2 daripada kafir, yakni bukan Islam ataupun tidak beriman kepada Allah. Jadi siapa yang kafir itu? Yang pertama Namrud, yang kedua tu tengok sambung di situ. 2 kafir, 2 mukmin, kedua. Jadi yang pertama apa dia? Yang pertama Namrud, yang kedua Buhtungsor. Tu Buhtungsor.
Maka yang mukmin itu Nabi Sulaiman dan Zulqarnain. Nabi Sulaiman pernah menguasai dunia, Zulqarnain pernah menguasai dunia. Jadi yang mempunyai kerajaan lah. Bila kata menguasai dunia tu apa dia? Mempunyai kerajaan. Namrud ada kerajaan dia, Bukhtunsar ada kerajaan dia, Nabi Sulaiman ada kerajaan dia, Zulqarnain ada kerajaan dia. Jadi dua daripada kafir dan dua daripada mukmin, dan daripada mukmin itu satu adalah daripada Nabi, bahkan dia adalah seorang Rasul alaihi salam. Jadi mukjizat, satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman, dapat menguasai dunia. Jadi ada empat raja. Sedikit mengenai kisah tentang empat raja. Jadi kerajaan pertama yang tertubuh di muka bumi ini ialah kerajaan Namrud. Jadi daripada empat ni, kerajaan yang mula-mula, apa kerajaan mula-mula yang tertubuh? Iaitu kerajaan Namrud. Jadi dia memegang kuasa pemerintahan selama 400 tahun. Jadi Namrud dia memegang pemerintahan selama 400 tahun. Jadi umur umat manusia yang hidup di zaman Nabi Ibrahim AS, makna kata lama. Nabi Nuh pun hampir 1000 tahun. Main Nabi Ibrahim AS banyaklah ratusan tahun. Namrud memegang pemerintahan selama 400 tahun, dan kerajaan Namrud lah kerajaan yang mula-mula tertubuh di atas muka bumi ini, dan dia berjaya menguasai timur dan barat. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan nabi yang menguasai dunia timur dan barat, merupakan kerajaan yang ditadbir oleh orang yang beriman kepada Allah, iaitu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman disebut 17 kali di dalam Al-Quran. Jadi adalah cerita Nabi Sulaiman di situ. Zulqarnain disebut kisahnya di dalam surah Al-Kahfi. Kalau nak tahu cerita Zulqarnain, bagaimana dia mengurung Ya'juj dengan Ma'juj, memagar Ya'juj dengan Ma'juj, dirakamkan di dalam surah Al-Kahfi. Bukhtunsar, yang keempat lah. Yang pertama Namrud, kemudian yang kedua yang tidak beriman kepada Allah tetapi memegang tampuk pemerintahan dan mempunyai kerajaan yang menguasai timur dan barat. Jadi Bukhtunsar seorang penguasa kafir yang menjajah Bani Israel. Dia menjajah Bani Israel, membunuh banyak kaum muslimin. Itu kezaliman Bukhtunsar, membunuh Bani Israel. Kemudian membunuh banyak kaum muslimin daripada kalangan Bani Israel. Ulama tabi'in mengatakan tentang Bukhtunsar. Pernah dengar tak cerita Bukhtunsar? Tak pernah dengar? Duk bidang dengan Namrud tau. Jadi Bukhtunsar ni adalah raja yang kedua yang menguasai dunia, tapi bukan daripada orang yang beriman. Jadi ulama tabi'in mengatakan Bukhtunsar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis. Ini di antara kezaliman lah Bukhtunsar, membakar Baitul Maqdis, membunuh mereka yang beriman daripada kalangan Bani Israel. Kemudian dia datang ke Damaskus, membunuh ribuan umat Islam daripada kalangan Bani Israel. Jadi Bukhtunsar, ada riwayat mengatakan dia berkuasa selama 43 tahun. 43 tahun menguasai dunia, dan pusat pemerintahannya adalah di Babylon. Pusat pemerintahan Bukhtunsar adalah di Babylon. Namrud pun sama di Babylon. Tu. Jadi Bukhtunsar dia menghalang Bani Israel. Apa kezaliman dia lagi? Bukhtunsar menghalang Bani Israel menghafaz kitab Taurat. Menghafaz kitab Taurat. Jadi cerita Bukhtunsar banyak diceritakan di dalam surah Al-Isra. Mungkinlah dia tak sebut Bukhtunsar, tapi tafsir daripada ulama banyak menggunakan Bukhtunsar. Tu cerita tentang kezaliman Bukhtunsar kepada
rakyat yang berada di bawah pemerintahan dia. Jadi dia tak suka kepada mereka yang beriman kepada Allah. Bunuh, penjara, siksa. Itulah kezaliman Bukhtunsar. Jadi kita nak fokus kepada siapa sekarang ni? Kita nak fokus kepada Raja Namrud. Sebab ayat ni cerita fokus kepada Raja Namrud. Bagaimana Nabi Ibrahim AS berhujah dengan Raja Namrud, nak mematahkan hujah Raja Namrud. Okey, sambung. Bagaimana Nabi Ibrahim AS berkata-kata dengan Namrud? Iz qala Ibrahim, ketika berkata Nabi Ibrahim baginya, nya tu Namrud, tak kala berkata ia, siapa Tuhan engkau yang engkau panggil kami kepada sembahnya itu? Rabbiyallazi yuhyi wa yumit, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu Tuhan yang menghidup dan memati. Jadi Nabi Ibrahim kata Allah Ta'ala itu Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit, kata Namrud, aku pun boleh menghidup dan memati, dengan bunuh dan ampun. Maka menyeru ia dengan dua lelaki, maka membunuh ia akan seorang dan tinggal ia seorang. Jadi dia panggil dua orang, dia bunuh seorang, itu membuktikan kata dia boleh mematikan. Kemudian dia lepas seorang, bererti itu sebagai bukti dia boleh menghidupkan. Ini kejahilan Namrud. Sedangkan dia tidak tahu bagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala itu yuhyi wa yumit. Dia duk rasa yuhyi wa yumit tu dia sebagai raja, dia boleh ikut suka dia. Nak memberi kesenangan kat orang, nak bagi kesusahan kat orang, nak mematikan orang, nak bagi kehidupan kat orang. Jadi pada pahaman Raja Namrud ni, bila dia bagi kebebasan, bagi kemerdekaan, bagi makan, maka itu bukti menghidupkan. Pada pandangan Raja Namrud. Kemudian mematikan ni macam mana? Bunuh mati ataupun tak bagi makan, itu cara mematikan. Jadi ini pada fahaman Raja Namrud, menghidupkan dan mematikan. Dosa kata raja lah, yang bukan raja pun boleh mematikan dan menghidupkan dengan cara macam tu. Bunuh orang, okey, mematikan. Bagi makan, menghidupkan. Aduh. Kita pun boleh mematikan dan menghidupkan. Kita pula anak bini, tak bagi makan, okey, mematikan. Bagi makan, bagi nafkah, menghidupkan. Sebenarnya dia bukan macam tu. Makna menghidupkan itu adalah mengadakan daripada tiada kepada ada. Kita daripada asal tak ada kat dunia ini, kemudian ada dalam rahim ibu, kemudian dilahirkan. Kemudian mati, diambil nyawa. Kemudian hidup pula di alam akhirat. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Tapi Namrud dia faham macam ni, menghidupkan itu bagi kemerdekaan, bagi makan, bagi pembebasan. Kalau kematian itu macam mana? Mematikan itu macam mana? Membunuh, tidak memberi makan, penjara, kurung dalam rumah. Itu pada fahaman Raja Namrud mematikan. Sebab tu dikatakan di sini, Namrud kata Namrud, aku pun boleh menghidup dan memati dengan bunuh dan ampun. Memberi ampun itu makna kata menghidupkan. Maka menyeru ia dengan dua lelaki, maka membunuh ia akan seorang dan tinggal ia seorang. Maka tak kala lihat Nabi Ibrahim akan ahmaq, bodoh Namrud. Nabi Ibrahim tengok, tawah bodoh sangat. Kalau bukan raja pun boleh mematikan dan menghidupkan. Aduh. Jadi Nabi Ibrahim mendengar hujah Namrud dengan rasa Namrud ni terlalu bodoh. Itu pada pandangan dia, menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Qala Ibrahim, kata Nabi Ibrahim berpindah kepada hujah yang terlebih terang daripadanya. Jadi Nabi Ibrahim pula nak berhujah. Tadi Namrud hujah, dia kata, okey, aku matikan macam ni, aku hidupkan macam ni. Okey, Nabi Ibrahim hujah macam mana pula? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Maka bahawasa Allah Ta'ala itu bawa datang dengan matahari daripada masyriq. Masyriq itu timur, pergi ke maghrib. Maghrib itu barat.
maka bawa datang olehmu dengannya daripada pihak maghrib, iaitu barat ke masyrik pula, jika sebenar engkau Tuhan. Nabi Ibrahim kata macam mana? Kalau hang Tuhan, okey, matahari terbit daripada timur ke barat. Lah ni ubah kedudukan matahari, dia terbit pula daripada barat ke timur. Buat pula macam tu. Sakat nak menghidupkan, mematikan, hak tu bukan raja pun boleh buat, hamba sahaya pun boleh buat, kan? Mematikan, okey, bunuh. Menghidupkan, makan, minum, memberi kebebasan, bekerja. Jadi itu menghidupkan. Okey, lari Nabi Ibrahim kata, oh macam tu saja pahaman kamu, mematikan dan menghidupkan. Okey, matahari dah terbit timur, kemudian terbenam sebelah barat. Lah ni terbitkan sebelah barat, terbenamkan sebelah timur, jika kamu mendakwa kamu adalah Tuhan. Aduh. Jadi tak boleh. Sebenarnya bukan Raja Namrud saja yang dengar ni. Pengikut Raja Namrud pun yang mengaku bahawa Namrud itu adalah Tuhan, dan rakyat dia pun sembah dia, pun terpegun dengan hujah Nabi Ibrahim. Jadi ramai dah tak percaya kepada Namrud. Itu kehebatan hujah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian fabuhital ladzi kafar, maka tercengang dah gementar Namrud yang kafir dan putus hujahnya. Terputus tu hujah. Macam mana nak terbit matahari daripada barat ke timur? Ahli sihir yang paling hebat pun tak boleh nak terbitkan matahari daripada barat ke timur, kan? Jadi zaman Nabi Musa AS banyak ahli sihir yang mana boleh menjadikan tongkat Firaun, boleh menjadikan tongkatnya itu sebagai ular. Kemudian Nabi Musa boleh menjadikan tongkatnya juga sebagai ular dan menelan ular-ular Firaun. Aduh. Yang tu sihir boleh lagi. Orang kata ahli sihir boleh lagi menjadikan tongkat itu sebagai ular. Kan? Benda-benda kecil tu bolehlah bagi jadi benda pelik. Benda yang di luar akal, perkara luar biasa yang tak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Tapi benda tu kecil-kecil saja. Itu sihir. Itu batasan sihir. Tapi boleh tak nak terbit daripada matahari daripada barat ke timur? Ahli sihir yang paling hebat pun tak boleh nak buat. Maka patahlah hujah Namrud. Tercengang. Bukan dia saja tercengang, dia tercengang dengan gementar. Sebab tak boleh, dia kalah. Jadi gementarlah, takut. Yang tercengang tu bukan dia saja, rakyat dia pun tercengang, pengikut dia pun tercengang. Sebab apa? Sebab Namrud tidak dapat berhujah lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala menyebut, wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah Ta'ala itu tiada menghidayah ia akan segala kaum yang zalim dengan kufur kepada jalan lawan berhujjah. Jadi Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah. Siapa yang inginkan Allah, siapa yang tidak inginkan Allah, Allah Ta'ala tutup pintu hidayah. Oleh kerana Namrud ni sombong, takabur, dia berasa diri dia hebat. Jadi itulah jalan yang menutup pintu hidayah. Kan? Orang kata sifat-sifat tercela itu menutup pintu hidayah. Inginkan Allah akan membuka jalan hidayah. Akhlak yang terpuji membuka jalan hidayah. Tetapi akhlak yang tercela, sifat yang tercela menutup pintu hidayah. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada mereka yang zalim terhadap diri mereka. Siapa yang zalim terhadap diri mereka? Mereka yang tidak inginkan Allah, jauh dengan syariat Allah, mempersendakan agama Allah. Jadi mereka-mereka inilah yang menutup pintu taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginkan Allah, tawaduk kepada ulama, mempunyai sifat tawaduk, banyak bertaubat di hadapan Allah, mempunyai sifat sabar, mempunyai sifat syukur, banyak bertawakal kepada Allah, banyak menuntut ilmu yang memberi manfaat, duduk dengan orang-orang yang soleh, zikir yang dibimbing oleh ulama. Maka
dengan cara itulah cara untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Au kallazi marra ala qaryatin, itu masuk ayat yang seterusnya, tapi dia tidak menceritakan lagi tentang Raja Namrud. Jadi sampai situlah ayat 258. Jadi saya nak kita cerita sikitlah tentang kisah Raja Namrud. Mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita semua. Baik. Tafsir ayat 258 surah Al-Baqarah, cerita tentang Raja Namrud. Bukankah sudah pun dimaklumi kisah Raja Numrus tu Raja Namrud lah, nama dia adalah Numrus, yang angkuh dan mengaku memiliki sifat ketuhanan. Nama sebenar beliau ialah Numrus bin Kusi bin Kan'an bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi keturunan yang keberapa? Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, cucu Nabi Nuh, cicit Nabi Nuh, anak kepada cicit Nabi Nuh. Numrus. Yang kelima lah kan? Tidak. Anak, cucu, cicit, piut. Piut Nabi Nuh. Piut Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi tidak beriman kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim AS menentang Namrud dan membidas dakwaan beliau yang mengakui memiliki sifat ketuhanan. Namrud oleh kerana dia melampaui batas. Syaitan pun tak mengaku memiliki sifat ketuhanan. Iblis yang takabur itu pun dia tidak mengaku dia memiliki sifat ketuhanan. Dia cuma dilaknat oleh Allah Ta'ala sebab takabur. Bukan dia mengaku diri dia Tuhan. Jadi Namrud ini lebih teruk daripada iblis, sebab dia mengaku memiliki sifat ketuhanan. Iblis dia pasrah kepada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala menjadikan macam tu. Oleh kerana dia takabur kepada Allah. Jadi dia pasrah dengan apa yang terjadi pada diri dia oleh kerana dia takabur. Dia takabur, dia rasa besar sebab dia rasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam alaihi salam. Itu iblis. Dia tak mengaku diri dia Tuhan. Tapi Namrud ni mengaku diri dia Tuhan. Lebih teruk daripada iblis. Sama juga alam Melayu. Ayah Ping, apa lagi? Rasul Dahari betul. Yang mengaku apa? Mengaku Nabi, mengaku Tuhan. Ayah Ping mengaku Tuhan. Kemudian main pelik-pelik pula yang terbaru ni kan. Pengikut-pengikut dia. Kan? Tak sebut kerajaan langit tapi sebut swasta langit. Pelik-pelik dah. Kan? Itu orang kata pengikut-pengikut Ayah Ping. Jadi mereka mengaku diri mereka adalah Tuhan. Yang mengaku diri mereka adalah Tuhan lebih teruk daripada iblis, kerana iblis tidak mengaku diri mereka adalah Tuhan. Faktor yang mendorong Namrud berbahas untuk membantah ialah kerana kekuasaan yang dimilikinya. Sebab kan dia, Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia, dapat menguasai timur dan barat, dapat kuasai dunia. Raja yang pertama yang menguasai dunia adalah Raja Namrud. Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia, istidraj kepada dia. Jadi dia rasa dia hebat. Jadi takabur lah. Ada sifat takabur, ada sifat angkuh, ada sifat sombong, ada sifat curang dan sebagainya. Jadi Namrud ini dia berkuasa sebagai Raja Babylon. Jadi berpusat di mana? Di Babylon. Kata Mujahid, ulama tafsir, terdapat 4 raja dunia timur dan barat, 2 daripada mukmin dan 2 lagi kafir. 2 raja yang beriman ialah Sulaiman bin Daud dan Zulqarnain. Sulaiman bin Daud tu Nabi Sulaiman lah. Dan Zulqarnain. 2 lagi raja yang kafir, Numrus dan Bukhtun Tumsar. Namrud adalah seorang raja yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah dengan menunjukkan sifat angkuh, sikap angkuh dan melakukan tindakan melampau batas. Sebab mengaku ke Tuhan tu tindakan yang melampaui batas. Zalim kepada rakyat dengan mengaku Tuhan, mana lebih zalim? Mengaku Tuhan lah lebih zalim daripada menzalimi rakyat. Kan, membiarkan rakyat miskin. Jadi yang tu zalim lah, satu kezaliman kepada rakyat. Ni mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan itu lebih teruk daripada tidak memberi makan kepada rakyat.
Teruk. Namrud ni teruk, dia mengaku diri dia Tuhan. Padahal nikmat sebenarnya mendorong kesyukuran. Patutnya dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu, kena apa? Kena syukur. Tapi dia takabur. Ini bererti beliau menjadikan sebab ketaatan sebagai sebab kemaksiatan. Jadi Namrud, orang yang dimaksudkan pada pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan mereka yang lain, iaitu pembakar unggun api untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Aduh. Dan orang yang diserang dengan tentera nyamuk. Jadi Allah Ta'ala menghantar tentera-tenteranya untuk membinasakan Namrud dan tentera-tenteranya. Aduh. Jadi Allah Ta'ala hantar nyamuk saja. Tak payah hantar lah. Orang kata bala tentera yang kuat-kuat, hantar nyamuk saja nak pergi serang Namrud. Jadi Allah Ta'ala hantar tentera nyamuk dan dibinasakan sebaik sahaja bertindak seolah-olah ingin mencabar Allah. Allah Ta'ala hantar nyamuk menyerang tenteranya dengan memakan daging dan menghisap darah mereka. Nyamuk zaman Nabi Ibrahim boleh makan daging. Nyamuk macam mana? Wallahu a'lam. Tak tahulah, mungkinlah nyamuk tu tiba-tiba muncul dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Tak pernah tengok, tiba-tiba je keluar sebagai tentera Allah untuk membinasakan tentera Namrud. Dia bukannya getik saja, tapi makan daging. Boleh bayar tak nyamuk makan daging? Boleh ikut tengok cerita-cerita orang putih kan, cerita-cerita Hollywood. Ada lah orang kata fantasi-fantasi macam tu. Kan nyamuk besar, dia boleh makan orang. Jadi di zaman Nabi Ibrahim AS ada nyamuk. Nyamuk itu dia boleh apa? Dia boleh memakan daging dan menghisap darah. Kemudian seekor nyamuk, daripada banyak nyamuk itu, seekor nyamuk masuk dalam kepala Namrud, lalu makan otak Namrud. Dia gigit otak Namrud hingga kan Namrud tu jadi seperti tikus. Jadi sebelum tu dia adalah seorang yang amat gagah dan perkasa. Seorang yang gagah, perkasa. Oleh kerana dia mengaku diri dia Tuhan ataupun melampaui batas, maka Allah Ta'ala hantar nyamuk masuk melalui hidung dia, kemudian masuk sampai ke otak. Nyamuk itu gigit otak dia, hisap otak dia. Jadi dia sakit lah kepala tu terlalu sakit, sampai diri dia itu jadi seperti tikus. Kan? Tengok tikus macam mana, kepala dia macam mana. Kan kadang-kadang duduk sondoi tanah. Macam itulah orang kata Namrud diibaratkan seperti tikus apabila nyamuk itu masuk sampai kepada otak dia. Berapa lama Namrud menanggung malapetaka? Orang kata diserang oleh nyamuk tentera Allah 40 hari. Bukan sejam, bukan 2 jam sakit, tapi 40 hari menanggung seksa bila Allah Ta'ala hantarnya nyamuk. 40 hari tersiksa. Rakyat Namrud dia menyembah raja-raja dan tuhan-tuhan mereka. Raja tersebut ingin supaya Nabi Ibrahim meninggalkan agamanya yang baru yang bercanggah dengan agama kaumnya. Dia juga meminta supaya Nabi Ibrahim menyembahnya dan menyembah tuhan-tuhannya. Jadi oleh kerana rakyat Namrud ni sembah Namrud kan, dan menganggap Namrud itu adalah sebagai Tuhan, kemudian Namrud pun nak ajak Nabi Ibrahim AS sembah dia. Sebab apa? Sebab banyak rakyat-rakyat dia sembah dia. Tapi Nabi Ibrahim tidak meninggalkan agamanya dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah mengenai perdebatan yang berlaku adalah seperti berikut. Selepas Nabi Ibrahim AS memecahkan patung-patung yang disembah selain daripada Allah dan membuktikan kedangkalan akal penyembahnya. Jadi Nabi Ibrahim dia katok semua patung-patung yang menjadi Tuhan kepada Namrud, yang Namrud percaya patung itu, berhala itu adalah Tuhan yang menjadi sembahan dirinya dan sembahan pengikut-pengikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim katok dengan kapak, orang kata menghancurkan berhala-berhala. Kemudian tinggal satu berhala, sangkut kapak itu di tangan berhala yang orang kata yang belum dihancurkan. Kemudian Namrud ni marah, ni mesti kerja Nabi Ibrahim ni. Panggil Nabi Ibrahim, hang kau yang bagi hancur.
takkan saya bagi hancur kot. Dia lah bagi hancur. Tu nampak tak kapak kat tangan dia. Namrud pun, yang punya bodohnya Namrud ni, dia kata apa? Macam mana dia boleh bagi hancur? Dia tak boleh bergerak. Nampak tak? Nabi Ibrahim pun kata balik, dah hantar dia tak boleh bergerak, awak pergi sembah dia. Aduh, dah tak, patung tu tak boleh nak bergerak, awak pergi sembah dia. Tu kecerdikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga kecerdikan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita cerita tadi itu, masa awal kuliah tadi itu, kan, yang kata mematikan dan menghidupkan ini bagi makan, mematikan ini bunuh, kan. Nampak tak bodohnya Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim bagi pecah patung-patung yang disembah selain daripada Allah Ta'ala, yang menjadi berhala. Kemudian tinggal satu saja berhala, sangkut kapak dekat tangan berhala tersebut. Kemudian Namrud marah. Ni mesti raja Nabi Ibrahim. Panggil Nabi Ibrahim, tanya, hang mesti raja hang. Takkan saya buat kot. Dia lah buat kapak kat tangan dia. Kat tangan saya tak ada apa. Macam mana dia boleh bagi hancur semua patung-patung, sedangkan dia tak boleh bergerak? Dia tak boleh bergerak sebab apa? Pergi sembah dia. Nampak tak kebodohan Raja Namrud? Jadi baginda menjawab, Tuhanku adalah yang menghidup dan mematikan. Sebab itulah turun ayat ni. Jadi Tuhanku adalah yang menghidup dan mematikan. Dialah yang mengadakan kehidupan dan kematian. Kemudian Raja Namrud, dia kata apa? Yang merupakan orang pertama menunjukkan keangkuhan tersebut, berkata, akulah yang menghidup sebahagian manusia dengan membebaskan orang yang dikenakan hukuman mati. Tu makna dia menghidupkan. Jadi siapa dah nak kena hukuman mati dah, dibebaskan. Itu makna menghidupkan pada pandangan Raja Namrud. Punyanya bodoh. Aku juga mematikan sebahagian manusia yang lain dengan membunuh mereka dan menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka. Iaitu pada pahaman Raja Namrud, membebaskan mereka yang dikenakan hukuman mati, makna menghidupkan. Mengenakan hukuman bunuh, hukuman mati, itu makna mematikan. Itu kejahilan Namrud. Kemudian dia menampilkan dua orang lelaki, di mana salah seorang daripada mereka dibebaskan dan membunuh yang seorang lagi. Seorang yang dibebaskan tu makna menghidupkan, yang dibunuh itu makna dia mematikan. Kemudian Namrud juga tangkap 4 orang yang lain dan mengurung mereka dalam sebuah rumah. Lalu dibiarkan mereka tanpa memberi makan dan minum. Kemudian dia memberi makan kepada 2 orang daripada mereka, lalu hidup, dan membiarkan 2 orang lagi mati kelaparan. Tak cukup bukti 2 orang, panggil lagi 4 orang. 2 orang tak bagi makan, kurung dalam rumah ni. 2 orang tak bagi makan, 2 orang lagi bagi makan. Yang tak bagi makan mati kelaparan, yang bagi makan hidup. Ini makna menghidupkan dan mematikan. Pada pandangan Raja Namrud yang jahil lagi bodoh. Inilah detik pertama kejatuhan dan kelemahan Namrud. Dari pemikiran dia itu pun menunjukkan kelemahan diri dia. Ini kerana erti kenyataan Nabi Ibrahim adalah mengadakan kehidupan itu menjadikan selepas ianya tiada. Kan kita daripada tiada, melahirkan, itu makna dia menghidupkan. Meniadakan kehidupan yang sedia ada pula merangkumi semua benda hidup, termasuk tumbuhan dan haiwan serta lainnya. Suruh dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Boleh tak? Daripada sebiji kemudian dia tumbuh, orang kata tumbuh-tumbuhan. Ataupun tak payah ambil biji, dia reka biji dia sendiri. Dia reka benih dia sendiri. Dia buatlah macam mana supaya daripada benih yang dicipta oleh dia boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi tak dapat. Sebab membatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ia bukanlah semata-mata melakukan sebab untuk meneruskan kehidupan, yang mana tindakan membunuh sebagian manusia adalah sejenis hukuman. Itu hukuman, bukan mematikan, tapi itu adalah bentuk hukuman. Jawapan yang dikemukakan Namrud itu berbentuk kenyataan mengenai sebab kehidupan dan kematian. Itu sebab, bukan kekuasaan. Kan dia ada sebab kematian, sebab kehidupan.
kita hidup atas muka bumi ini, antara asbab kehidupan kita ini ada pernafasan, ada makanan, ada oksigen, ada minuman. Itu asbab kehidupan. Asbab kematian ni, dia kena penyakit kronik, darah tinggi, kenciman, COVID-19, maka dia pun mati. Itu sebab Namrud berhujah dengan sebab. Nabi Ibrahim AS dia berhujah pada sudut akidah. Allah Ta'ala itu boleh mematikan dan Allah Ta'ala itu boleh menghidupkan. Tak kala Nabi Ibrahim mendapati raja yang Taghut itu terkeliru dan tidak mengetahui maksud sebenar, tak tahu makna hidup dengan mati itu macam mana, Nabi Ibrahim pun kata, okeylah ni terbitkan matahari daripada barat ke timur. Matahari lah terbit daripada timur ke barat, lah ni terbitkan dia daripada barat ke timur. Boleh tak boleh? Tercengang habis. Raja Namrud pun tercengang, pengikut-pengikutnya yang bodoh pun tercengang. Tu. Jadi lantas orang yang terpengaruh dengan sifat takabur tersebut tidak dapat mengemukakan jawapan. Dia terpegun dan terpinga-pinga. Dia tidak dapat berhujah lagi dan terus membungkam. Dia tidak dapat mengatakan bahawa dia boleh membawa matahari terbit dari timur kerana bercanggahan dengan realiti. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada golongan yang menzalimi diri sendiri, iaitu mereka yang berpaling dari hidayah Allah yang membimbing ke arah kebaikan dan kejayaan yang abadi. Malah Allah membutakan hati dan pandangan mereka. Pekung mereka terdedah pada saat-saat getir lagi sangat mencemaskan di hadapan khalayak ramai. Ini menunjukkan bahawa sekatan dari pemberian hidayah Allah Ta'ala itu bukanlah terhadap golongan taat, tetapi terhadap golongan yang zalim. Mereka yang zalim kepada diri sendiri, mereka menyekat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bererti mereka ada kuasa. Tak, bukan manusia itu ada kuasa untuk menyekat hidayah Allah. Tak, bukan macam tu. Mereka sendirilah yang orang kata menghitamkan hati mereka, menghijabkan hati mereka daripada mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka orang-orang macam ni, dia tak suka apa? Dia tak suka dengan ayat Quran, dia tak suka dengan hadis Nabi SAW, tidak gemar kepada majlis ilmu, membenci ulama dan sebagainya. Mana kata mereka inilah yang menutup jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak zalim kepada mereka, mereka lah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka yang benar-benar inginkan Allah, yang inginkan Allah itulah Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan untuk dia sampai kepada Allah. Jadi As-Suddi menyatakan bahawa perdebatan tersebut berlaku antara Nabi Ibrahim AS dan Namrud selepas baginda keluar daripada unggun api. Cerita debat lah. Debat yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah ni selepas dibakar di dalam unggun api. Mana kata tidak terbakar, keluar sejuk. Allah Ta'ala sejukkan api tersebut. Oleh kerana Nabi Ibrahim AS imannya terlalu kebal, terlalu kuat. Mana kata tidak dapat diseleweng sedikit pun akan iman Nabi Ibrahim AS dengan hujah Namrud. Maka dibakar Nabi Ibrahim AS, kuasa Allah Ta'ala tidak terbakar Nabi Ibrahim AS, keluar daripada api dalam keadaan yang sejuk, kemudian terus berhujah dengan Namrud. Jadi berhujahlah Allah Ta'ala boleh menghidupkan, boleh mematikan. Okey, kalau kamu dakwa kamu boleh menghidupkan dengan mematikan, tapi itu orang kata batasan asbab sahaja, bukan kekuasaan, tapi batasan asbab saja. Mematikan dengan memberi hukuman mati, menghidupkan dengan memberi makan dan minum. Tetapi mewujudkan makan dan minum itu, orang kata sebagai rezeki yang atas muka bumi ini, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadakan daripada tiada, iaitu daripada tiada atas dunia, kemudian melahirkan seorang manusia, itu makna menghidupkan. Daripada dia hidup atas dunia kemudian mengambil nyawa, itu makna mematikan. Jadi berdebatlah Nabi Ibrahim AS dan Raja Namrud selepas Nabi Ibrahim keluar daripada unggun api. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdebat, sampailah Nabi Ibrahim menang.
Jadi apa pedoman hidup dan hukum hakam daripada ayat yang kita belajar pada malam ini? Jadi surah Al-Baqarah ayat 258 mengajar kita bahawa harus menggelar orang kafir sebagai raja. Jika Allah berikan kepadanya kekuasaan, kekuatan dan ketinggian di dunia, ia juga menunjukkan harus bagi Allah memberikan nikmat kepada orang kafir. Mana kata harus Allah Ta'ala boleh memberi rezeki kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dengan sifat rahmat Allah, dengan Allah Ta'ala, dengan sifat Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman. Allah Ta'ala memberi rezeki, Allah Ta'ala bagi kehidupan walaupun orang itu tidak beriman kepada Allah. Tetapi jika pemimpin itu adalah pemimpin daripada orang yang bukan Islam, takut dia apa? Takut dia berlaku zalim pula kepada orang Islam, maka harus menggelar orang kafir sebagai raja jika Allah berikan kepadanya kekuasaan. Jadi satu ibadah jika berjihad untuk menolak pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Yang ini dibahaskanlah pula di dalam fiqh macam mana. Mana kata selagi mana dia tak zalim, maka kita boleh ikut dia. Selagi mana dia tak zalim, dia tak kacau agama Islam, bahkan dia bagi pula peruntukan kepada agama Islam, dia tak zalim, maka maka kita boleh ikut dia. Mana kata kita boleh ikut dia. Dan jika sekiranya dia zalim, dia berlaku zalim kepada Islam, dia tak suka kepada Islam, maka kena bersatu padu untuk menolak pemimpin yang macam ni. Okey, baik. Ia menunjukkan harus bagi Allah memberikan nikmat kepada orang kafir di dunia, kemudian ditegah dari mendapatnya di akhirat. Atas dunia dapat macam nikmat, tapi di akhirat tidak ada lagi dapat nikmat daripada Allah. Justru tiada apa yang mereka peroleh melainkan api neraka sahaja. Ni orang kata balasan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Baik, InsyaAllah kita akan sambung ayat yang seterusnya. Surah Al-Baqarah ayat 259. Au kallazi marra ala qaryatin. Jadi pengajaran yang boleh diambil pada ayat ini, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam akhir ayat, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada mereka yang tidak inginkan Allah. Siapa yang benar-benar inginkan Allah, Allah Ta'ala bukakan jalan hidayah. Bukan inginkan Allah macam ni, aku inginkan Allah, sembahyang jemaah pun tak, mengaji pun tak, apa pun tak, tapi dia mengaku aku inginkan Allah. Ini pendusta. Pendusta. Dia bukannya jujur kepada diri dia. Ini adalah pendusta. Dia mengaku cintakan Rasulullah, tetapi tidak ikut perjuangan Rasulullah SAW, tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW, tidak memperkasakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak mentaati Rasulullah SAW. Ini bukanlah orang yang mencintai Rasulullah. Dia adalah pendusta. Orang kata cinta itu pada perbuatan. Jika dia benar-benar inginkan Allah, dia akan berusaha sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala itu ada dalam hati dia. Bila Allah Ta'ala itu ada dalam hati dia, hadir Allah Ta'ala, dengan kehadiran Allah Ta'ala di dalam hati dia, dia akan mentaati perintah Allah. Allah Ta'ala akan bukakan jalan hidayah. Allah Ta'ala bagi futuhat, Allah Ta'ala bagi makrifat, maka dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Bila hati dia benar-benar inginkan Allah, disertai dengan pengorbanan, banyak zikir, duduk dengan orang yang soleh, banyak mengaji, banyak melakukan amalan-amalan yang sunat, berbuat baik sama manusia, bersangka baik sama manusia. Orang macam inilah dibukakan jalan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika mereka zalim terhadap diri sendiri,
penuh dengan sifat-sifat tercela yang ada pada diri mereka. Ada sifat ujub, ada sifat riak, ada sifat sombong, ada takabur. Bahkan dia berasa diri dia hebat lagi daripada orang lain, maka dia menghijab diri dia daripada menerima hidayah daripada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada diri sendiri. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada mereka yang zalim terhadap diri sendiri. Inilah yang berlaku kepada Namrud. Terlalu takabur sampai mengaku diri dia adalah Tuhan, lagi teruk daripada iblis. Maka dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi banyak kepada Raja Namrud, itu bukan lagi nikmat untuk dia dekat dengan Allah Ta'ala, tetapi sebagai istidraj, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Namrud. Kelebihan itu dia lagi jauh daripada Allah Ta'ala. Dia tak mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan, bahkan dia mengaku diri dia Tuhan. Dia suruh pula rakyat dia sembah dia. Ini kebodohan Raja Namrud. Gelap hati dia, terhijab hati dia daripada memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita janganlah jadi seperti Namrud, janganlah jadi seperti Firaun yang ada sifat takabur. Yang mana sifat tersebut boleh menghijabkan hati kita daripada menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersifatlah dengan sifat tawaduk. Rendah dirilah sesama manusia, rendah dirilah di hadapan Allah Ta'ala. Ingatlah kita ni mai daripada mana? Mai daripada setitik air yang hina. Maka kita hidup atas dunia ini pun bermacam-macam nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Ada nikmat penglihatan, ada nikmat pendengaran, macam-macam nikmat. Semuanya adalah bantuan daripada Allah. Maka pandang bahawa semua daripada Allah, bukan daripada diri kita. Mudah-mudahan daripada situ tumbuhnya sifat tawaduk dalam hati kita. Jangan takabur. Takabur tak bawa keuntungan pada diri kita, bahkan menjauhkan kita lagi daripada Allah Ta'ala. Dia banyak melakukan amalan, tapi takabur itulah yang boleh merosakkan amalan dia. Seperti mana yang dibicarakan di dalam kitab-kitab tasawuf. Dengki itu membakar pahala amalan seperti mana api memakan akan kayu yang kering. Maka daripada hadis tersebut menggambarkan bahawa sifat-sifat tercela akan membakar pahala amalan seperti mana api memakan akan kayu yang kering. Sebab itulah kita jangan berbangga dengan banyak kebaikan yang kita buat. Pandang kebaikan yang kita buat itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada diri kita. Seperti mana malam ni kita mengaji, maka jangan pandang bahawa aku hebat, aku boleh mengaji, orang lain tak boleh mengaji. Pandang aku sekarang boleh mengaji adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala campak taufik dan hidayah ke dalam hati aku. Dengan hidayah tersebut, dengan bantuan tersebut, dapat datang ke masjid solat fardu berjemaah. Dengan hidayah tersebut dapat mengaji. Dengan hidayah tersebut dapat sedekah. Dengan hidayah tersebut, dengan kepelbagaian kebaikan yang kita dapat buat. Jadi inilah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita mengaji pada malam ini. Jangan jadi seperti Namrud. Kisah dia kita dengarlah saja. Tapi pengajaran dia, jangan jadi takabur seperti Raja Namrud. Kita mungkinlah tak akan mengaku diri kita ni sebagai Tuhan. Tapi kita tak mau ada sifat takabur. Jadi iblis, sifat apa yang menyebabkan dia daripada cantik jadi hodoh dan dihumban ke atas dunia? Sifat takabur. Jadi kita tak mau ada sifat takabur. Hebat mana Allah Ta'ala bagi kat kita sebagai anugerah. Ada pangkat, ada kedudukan, ada harta yang banyak. Jangan megah sebab semua pinjaman Allah. Pangkat semua pinjaman Allah. Jadi gunakan kelebihan-kelebihan itu sebagai wasilah untuk ajak orang kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan takabur. Takabur juga merupakan salah satu daripada sifat-sifat tercela yang besar. Dia akan menumbuhkan lagi sifat-sifat tercela yang lain.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua. Bukan hidayah pada malam ini sahaja, tetapi berterusan sampailah kita mati dengan hidayah tersebut. Kita suka kepada agama Allah. Dengan kesukaan tersebut, macam-macam pengorbanan yang kita buat untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak mengaji, banyak sembahyang jemaah, bantu orang susah, bantu masyarakat, kepelbagaian kebaikan yang kita buat. Oleh kerana kita ni manusia, banyak buat kesalahan, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak suka bertaubat ini, mereka yang ditutup pintu hati dia daripada menerima cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun yang pada takabur juga. Oleh kerana takabur, dia kata, buat apa aku nak minta maaf? Aku buat salah sikit saja, aku tak ada salah pun. Alah sikit dosa kecil Buat apa nak bertaubat? Nantilah bertaubat. Depa tu yang buat salah banyak, lagi banyak kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Aku buat sikit saja, aku banyak buat taat. Orang ni buat maksiat, yang buat maksiat tu lah kena banyak bertaubat. Ini pun adalah orang yang takabur kepada Allah. Tu. Jadi dengan kebaikan yang kita dapat buat itu, pandang itu hidayah daripada Allah. Dan berdoa banyak kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Banyakkan berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Dengan hidayah tersebut, kita tawaduk, kita tidak takabur. Ini pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 258. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampunan maaf jika terlanjur bicara dan tersalah kata. Mudah-mudahan apa disampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya yang hina ini, dan memberi manfaat kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.